Ya. Likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada jalan, kata Rasulullah SAW. Dan jalan ke syurga ialah al-ilmu. Sebab tu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Tasniful Akhir, karangan akhir dia Minhajul Abidin. Nama pun Minhajul Abidin. Minhaj mana? Kurikulum. Orang nak jadi hamba Tuhan. Sah jadi hamba Tuhan, selamat dunia akhirat. Gagal dia jadi hamba Tuhan, neraka tunggu dia. Ya, 7 akabah. Tu apa tasnif akhir, karangan akhir dia. Akabah yang pertama apa? Akabatul ilm. Akabatul ula wahia akabatul ilm. Mana akabah ranjau pertama, misi selesai ilmu. Tak ada ilmu dia jangan ceritalah nak buat ibadat. Ya, dia tak kenal apa syarat, apa rukun, apa mawani, apa dia mafasid pun dia tak kenal. Ya, sebab ilmu tu penting. Ya. Jadi pertama apa? Syukur kita kepada Allah Taala. Syukur sebab syukur iqalun ni'am. Syukur itu ialah pengikat nikmat. Ya. Pengikat nikmat. Allah Taala beri kita mutiara ilmu ni besar, kita syukur kepada dia, insya-Allah Tuhan akan tambah. Ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur aku tambahkan kita. Sebab kita dalam ibadat, contoh nak dapat ziyadah dalam semayang, dalam zikir, nak dapat ziyadah. Apa ziyadah? Tambahan rohani kita kena pusing giat syukur. Terzikir-zikir tadi kan, tersemayang tak datang masuk, pusing. Tu kau giar. Apa giar dia? Pandang syukur. Ya Allah, syukur kau gerakkan aku dapat, aku sujud kepada engkau. Kalau tak izinkan aku, tak celah longkang mana aku duduk. Ya, kau pilih aku dapat, aku menimba ilmu. Kau pilih aku dapat, aku bangun malam. Kau pilih aku dapat, aku buat ibadat. Pandang kurnia dari dia. Kalau tak syukur kan, kita rasa kita je pun dekat. Dekat mula babas kan. Itu sebab banyak syukur. Syukur memandang itu adalah kurnia, bukan dari kita. Itu cara. Semua nakkan ilmu kan. Nak buat ibadat satu hal, nak jaga dia kan. Ya, menjaga ibadat satu hal lagi besar tu. Habis. Dan lagi firman Allah Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambil bekal, tazawwadu mana berbekal oleh kamu. Fa inna khairaz zad, sebaik-baik az-zad. Mana perbekalan apa? At-taqwa. Ya, takwa itu sifat. Orang yang bersifat dengan takwa dipanggil muttaqi. Kalau ramai dipanggil muttaqin, ya. Atau sifat itu. Maka intipati takwa apa? 3 perkara. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Adunan 3 perkara ni, maka dinamakan insan tu muttaqin. Ya, maka orang muttaqin diangkat martabat di Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi darajat takwa dia. Ya, Tuhan tak naskan kita orang paling kaya, paling hebat, paling jauh, tak ada. Itu dalam Quran tadi. Ya, jadi kita muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita muliakan benda yang tak dimuliakan Tuhan. Ya. Tak ada nas hadis suruh muliakan orang tu dengan sebab banyak longgokan harta benda dia. Ya, tinggi menjulang pangkat jawatan dia. Itu tak ada dalam hadis. Ya, bertakwa sungguh, maka martabat dia diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kita pun begitu. Kita respect dengan seorang, kita hormat seorang bila dia bertakwa kepada Ta'ala. Sebab Tuhan ajar kita. Bukan kita hormat orang, besarkan dia sebab harta dia, sebab pangkat dia. Itu bukan cara kita. Itu cara insan yang tidak dapat hidayat, petunjuk dalam kehidupan dia. Yang kedua, seorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia dan kena dapat kemuliaan dan kemegahan. Ya, bagus anak kita hantar luar negeri tuan-tuan sekarang ni. Buat apa? Ruang pekerjaan kerja banyak. Jadi ustaz punya kan. Biasa dapat gaji sebulan 1,800. Ya, kalau itu niat dia nak kerja jahannam tunggu dia. Tak layak kita nak tukar ilmu Tuhan dengan gaji yang dibayar bulanan. Tak layak. Itu bukan nilai dan silap. Sebab itu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dan itu imam kita sendiri Al-Imam Syafi'i. Apabila ibu dia pergi ke Mekah, kan? Ketika itu Imam Syafi'i mengaji di Baghdad, dah masyhur kealiman dia. Jadi bila Imam Syafi'i pergi ke Mekah tu, orang semua dah riuh dah. Menyebut-nyebut kealiman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mak dia dengar gitu. Jadi tahun tu dia nak balik. Bila dia orang Arab kan, bila kabilah tu dia sebelum hantar dalam jarak sebatu ke, dia akan hantar dia punya wakil tu, memberitahu lah kan. Sekarang dah sampai dekat, berita terkejut kan. Jadi Imam Syafi'i alim besar. Jadi maknanya apa? Dalam ayat Tuhan kata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
pada siapa diberikan hikmah mana ilmu, faqad utiya khairan katsirah, dia akan diberikan kebajikan yang banyak. Dan setengah ulama mentafsirkan khairan katsirah termasuk al-amwal, harta benda pun Tuhan bagi juga. Ya, baik. Dia orang bagilah Imam Syafi'i, dia ulama besar dan dengan emas putih begini macam-macam, ya, wali. Dia tiba dia dekat, wakil dia ceritalah pada ibu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begini-gini kan. Oh, sedap. Ada orang bagi hadiah banyaklah, sumbangan orang bagi mak perak. Apa ibu Imam Syafi'i kata? Pergi cakap dengan Muhammad itu Ahmad bin Idris, nama Imam Syafi'i. Pergi beritahu Imam Syafi'i semua benda tu pergi bagi kepada fakir miskin tadi. Aku tak mau tengok satu sen pun dia bawa balik. Aku suruh dia cek ilmu. Kalau tidak jangan balik. Itu dia. Kalau kita macam alhamdulillah berkat anak kita, bukan? Ngaji banyak berdapat getah kan. Imam Syafi'i ibu dia kata jangan bawa benda-benda ni. Aku suruh kau minta ilmu, cari benda yang paling mahal sekali. Ya. Pergi bagi fakir miskin semua tu. Kita itulah dan jauh beza. Ya. Habis. Jadi maknanya dia menuntut kerana apa? Nak dapat habuan-habuan duniawiyah, pangkat, jawatan, harta benda, maka kalau dikekalkan olehnya akan qasadnya serta diketahui akan jahat kelakuan yang tak elok, maka adalah matinya itu dengan tiada taubat daripada perbuatan dia tadi itu, maka mereka itu mati dalam maksiat lagi derhaka kepada Tuhan. Dia balik mengajar bagus, ada bagus rupa neraka ni balik. Sebab apa? Tujuan dia tadi lari daripada landasan yang telah digariskan oleh syarak. Ya? Jangan tukar ilmu kita dengan habuan dunia, tak layak. Maka kalau Tuhan beri, itu tajuk lain. Qasad kita mencari bukan kena itu. Tiba-tiba dia bagi itu tak apa, itu tak ada masalah. Banyak ulama-ulama yang sedemikian, yang kaya pada, yang miskin pada, semua Tuhan tunjuk. Tak ada had. Tuhan. Maka lalu mati dengan tiada taubat daripada niat dia tadi yang silap dalam menimba ilmu, maka mati dalam maksiatun, dalam maksiat dan derhaka ni kepada Ta'ala. Maka jikalau taubat mereka dahulu daripada matinya, sebelum mati dia bertaubat, maka lalu diamalkan akan ilmunya dengan amal yang saleh, nasaya diperhubungkan mereka dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia. Mana kalau dia sedar balik, dia taubat balik, dia tukar giar balik kan, maka insya-Allah dia selamat. Itu kasih sayang Tuhan. At-ta'i minaz-dzam kamalah zambalah. Orang yang bertaubat daripada kesilapan dia seolah dia tak ada dosa. Yauma walad ummu, macam mana diperanakkan daripada perut ibu di mana bersih. Itu kasih sayang Allah Taala. Dalam keadaan Tuhan menyediakan orang yang niat tak betul azab besar, dalam keadaan sama dia buka pula pintu taubat. Itu maknanya sifat kemurahan Allah Taala. Kerana orang yang taubat daripada dosanya, apa jenis dosa lah, zahir batin, kecil besar, kesilapan dan berbagai-bagai, seperti orang yang tiada berdosa, at-taib minaz-zam kamalah zambalah. Dapat mereka itu keridaan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Ta'ala amat kasih kepada mereka yang banyak taubat. Ya, taubat pula Tuhan lagi. Ya. Dengan syarat, dengan rukun dia taubat, bukan sebut dia taubat begitu kan. Apa makna taubat, apa rukun dia, ya, apa perkara yang batalkan taubat dan sebagainya, panjang pembahasan tu. Itu ulama bincang, akan datang dia akan tajuk dia adalah. Ya. Sebab kalau tak ada taubat, ibadat kita tak diterima oleh Ta'ala. Ya. La ibadat liman lam yatub. Tidak ada diiktiraf ibadat bagi orang yang tidak bertaubat. Taubat ialah pembersihan. Bila bersih, benda apa yang kita nak bersih? Benda kotor. Orang tak basuh benda bersih, ya, benda kotor baru kita basuh. Maka kotoran maksiat lebih dahsyat dari kotoran zahir. Kalau kaki kita, baju kita, pakaian kita kena najis yang tidak dimaafkan, tiba-tiba kita pergi semayang, sah tak semayang kita? Jawab dia tidak sah. Ada najis di badan dia, itu najis luar. Kalau najis dalam, riak ni, ujub ni, semua ni, takabur ni, ego ni, bertepik-tepik dalam, jawab dia apa? Dia takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Wajib bersihkan dalam itu. Maka mana cara bersih? Ini semua ilmu penting pada kita untuk dibahas satu-satu. Akan datang dibincang. Dan tentu kita mengaji kan, kita ulang kaji je lah. Habis. Dan kasih ia akan mereka itu bersuci daripada najis dan daripada dosa. Mana? Wa yuhibbul mutatahhirin. Adalah kasih. Nak dapat kasih Tuhan bukan senang.
Tuan dia dapat kasih Allah Ta'ala, Masya Allah besar. Dan diselitkan mahabbah Allah Ta'ala, kasih Tuhan kepada golongan apa? At-ta'ib, orang yang bertobat, mana orang senaraikan. Bila Tuhan senarai, mana benda itu besar. Tuhan masuk pada lain orang yang dikasihi Allah Ta'ala ialah orang sentiasa melakukan pembersihan daripada kesilapan dan kotoran najis maksiat zahir dan batin. Habis. Atau kelebihan ilmu itu banyak. Dan satu lagi yang ketiganya, seorang yang menuntut ilmu. Akhirnya dijadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta. Jadi ilmu kan dah masyhur kan, tengok harta makin banyak. Tujuan dia tu, kalau dia tidak ada niat ketika ilmu, Tuhan bagi itu masuk dalam ayat tadi, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu tak ada apa, dan itu bukan matlamat dia. Matlamat dia kerana dia kena jaga tu. Dia menuntut ilmu kerana apa? Kerana Allah, selamat. Untuk ilmu kerana apa? Kena lain daripada Ta'ala, tak selamat. Itu ya. Sebab itu kena jaga. Maka dijadikan ilmu itu sebab kepada membanyakkan hartanya dan kemegahannya dan kebesarannya dan kemuliaan, supaya dia diangkat, supaya dia masyhur, bukan? Dan supaya banyak orang mengikut, banyak pengikut dia. Sekali ceramah bagi-bagi orang. Contoh. Dia ada tujuan tu. Kalau dia tak tujuan begitu, Tuhan begitu tak termasuk kan? Dia saja lillah ta'ala, tapi Tuhan bagi banyak mengikut dia, alhamdulillah, itu tak ada masalah. Maksudnya jangan dia niat ketika dia untuk ilmu. Sebab tu dia kena jaga di awal lagi. Niat tu kena jaga betul. Kemudian daripada supaya banyak orang yang mengikut akan dia, dan supaya banyak orang yang kasih akan dia. Wah, banyaklah orang suka ke dia, banyak pengikutnya, dan supaya mudah dapat segala hajat. Kan? Ulama besar banyak mengikut, dia sebut dia orang tahu. Dia minta dia ramai berdiri, wah khidmat kan? Contohnya. Padahal mereka itu tiada diingat akan perbuatannya, dan qasadnya itu jahat kerana disangkanya akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, kerana ia berupa dengan rupa ulama. Dengan pakaian dia dah bersuara macam ulama, rupa dalam dia banyak ulau dalam semak. Dalam perut dia itu lain banyak. Dan berlaku seperti ketakutan ulama, kelakuan ulama, gaya dia zahir tu bukan main lagi, bukan? Tetapi di dalam hatinya sangat kasih kepada dunia, dan bangkai di dalam perut itu, ya, dan kemuliaan. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di dalam akhirat, ya, dan sangat kurang akal dipanggil. Orang yang sedemikian dipanggil ahmak, orang yang bodoh, menukar benda besar dengan kecil. Ya, dia tukar dia punya batu permata harga 100,000. Dia tukar dengan apa? Sebiji goli kaca. Yang harga dia RM3. Kan? Macam tu lah. Ya. Tuan-tuan carilah dalam Quran baik, dalam hadis sebut dunia ni hebat ada. Kalau ada kita bagi ganjaran ni. Kalau ada, mana ada? Sebut dunia ni wa mal hayatun illa mata'ul mata. Wa mal hayatun illa mata'ul. Samanan qalila. Mata'un qalil. Mana ada? Tak ada besar. Yang besar di sana. Sebab tu wajib kita mengenali apa itu akhirat. Kalau dia kenal akhirat, insya-Allah dia. Tapi kalau tak kenal, dia yang bahaya. Bila tak kenal, dia nampak yang ni lah. Ya. Allah Karim. Dia akhirat kalau tunjuk, tuan-tuan ya. Tunjuk je orang akhirat yang hebat, syurga. Oh, tak nak duduk atas dunia, melompat lagi ke sana. Sebalik azab itu juga, kalau dia tunjuk di sana, habis kan. Ya, melaung ni. Sebab tu tak ada, kita tak digalak, dia suruh kita ni kalau ke bumi itu tajhizul mayit segera. Kalau dia ahli salah cepat hak dia. Kalau dia ahli syakawah kan, dia melawan agama, pergi pulang ni. Malaikat dia tunggu dia. Dia dalam kubur siap. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di dalam akhirat, yang sangat kurang akal mereka itu. Sebab kurang akal atau cerdik diukur ketaatan. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Abna Adam ati rabbak fatusamma akilan wala ta'si fatusamma jahilan. Hei anak Adam, sila beri ketaatan yang sungguh kepada Ta'ala, maka kamu disenaraikan orang yang pintar, cerdik, dan jangan kamu derhaka atau kamu dinamakan orang yang bodoh. Mana ukuran manusia itu bijak atau tidak ialah ukuran dia taat atau sebaliknya. Taat dia masuk golongan orang yang cerdik, az-zaki. Habis. Dan terpedaya dan sesat, dia lagi menyesatkan orang yang lain. Dan mereka itulah sejahat-jahat ulama yang dikatakan oleh sabda Rasulullah SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah SAW? Faqal ulama usuk. Aku terlebih takut atas kamu daripada dajjal. Dajjal tu kan
Tapi ada lebih daripada itu aku takut, kata Nabi SAW. Siapa dia? Sahabat tanya, maka dikatakan situ, siapa dia ya Rasulullah SAW? Maka sabda SAW, mereka itulah ulama usuk, ulama yang jahat. Berpunca pada mana? Niat di awal. Bila niat tak betul, maka ilmu tu jadi tunggangan untuk nafsu dia. Maka ketika itu dia akan menyesatkan. Dalun wa mudillun, dia sesat dan akan tersesat dengan sebab dia orang yang lain. Tapi kalau dia betul jadi amanah betul, Masya Allah, dia merupakan apa? Nujumul huda, ya, maknanya bintang petunjuk Allah Ta'ala di muka bumi. Maka dapat rahmat, banyak keberkatan dia dan karamah dia. Kalau sekiranya niat dia betul kena Allah SWT, maka carilah ilmu, benda yang besar, mutiara yang besar, dengan kita sediakan tapak dia ialah qalbi yang bersih. InsyaAllah akan turun madad, bantuan daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Maulana.